Tiba-tiba waktu tu berani Waktu tiba-tiba berani macam, lantak lah, apa nak jadi-jadi. Dia pun ayun tangan dia, dia pukul benda tu. Dia pukul benda tu, aku macam, dia pukul, uish, berani lah budak ni. Dia pukul benda tu, tapi benda pertama yang tangan dia rasa masa dia pukul, taring. Assalamualaikum, selamat malam dan selamat kembali dalam Physics Cream. Malam sepi berteman kembali. So, korang apa khabar? Sihat tak sihat? Okey tak okey? Alright tak alright? Aku harap kita semua baik-baik saja. Semoga kita terus diberi kesihatan, kebaikan dalam kewarasan. Okay? So, actually dah lama kita tak jumpa sebenarnya. Dan benda tu aku boleh nampak lah dekat komen korang yang cakap tak apa, walaupun dah 2 minggu tak ada video, kita orang still support. Biar lambat asalkan kualiti terjaga. So aku macam, sebenarnya aku tahu benda tu sepatutnya macam tak bagus lah sebab kita orang lambat upload semua kan. Tapi itulah korang punya support tu, dia macam memang baik gila tu. Aku sampai rasa macam bersalah lah kalau kita tak upload, memang bersalah lah. So first thing first, aku dengan Zikri nak minta maaf lah kenapa 2 minggu ni kita orang tak ada video semua kan. Actually ada banyak benda yang kita orang cuba buat, and kebanyakannya sesi brainstorming lah, luahan idea, and fikir idea rupanya penat juga kan. Kita orang sebenarnya fikir macam mana nak banyakkan lagi konten dekat dalam Physics Cream. Dan alhamdulillah ada satu konten yang mungkin akan mengunjungi korang tak lama lagi. Dan bercakap pasal konten baru tu, aku nak ucap terima kasih lah dekat seorang kibayu kita, which is Faiz Izwan, yang buat logo untuk konten terbaru tersebut. Sebenarnya dia buat logo tu untuk Physics Cream lah, untuk logo official Physics Cream. Tapi Zikri ingat nak letak kat TikTok pada awalnya, tapi kita orang tukar lagi untuk diletakkan, menjadikan logo tu adalah logo official untuk satu lagi konten dalam Physics Cream. Okay, so thank you sangat-sangat kat Faiz Izwan sebab bagi kita orang logo tersebut, and sangat cantik. Memang design memang aku cakap memang superb lah. And Faiz Izwan tak kenakan langsung bayaran dekat logo tu. Kita bukan saja ada Kimbayu yang supporting, tapi juga Kimbayu yang berbakat, babe. Selain daripada konten baru tu, kita juga ada satu projek yang bagi aku projek bukan mega lah, dia macam besar jugalah, which is projek tu antara paling besar selepas Physics Cream. Physics Cream pertama kita dah capai untuk buat YouTube ni. Kedua, kita dah ada first merch kita, which is Physics Prototype dan juga Physics Baby. Sebab ni Physics Baby, okay, official first merchandise daripada Physics Cream. Dan kalau tak silap aku, ada 20 orang je yang memiliki baju ni. Dan aku tak tahu lah bila nak restock. So aku harap korang sabarlah untuk dapat baju ni, untuk kita orang restock balik, ataupun kita kena tunggu untuk second batch lah. Dan yang ketiga ni lah, projek yang aku cakap macam agak besar lah, which is projek tu kita kena tunggulah. Aku macam tak boleh reveal sebab takut lah benda tu tak jadi kan. Tapi kalau benda tu jadi, aku macam ni antara perkara yang paling besar kita orang pernah buat dalam hidup. So untuk kompilasi seram malam ni, okay, kita tak nak sembang lama sangat pasal update. Kita nak terus masuk ke kisah seram. Sebab dah 2 minggu tak ada kan. Kita akan terus ke kisah seram kompilasi baharu, okay. Dan aku tahu untuk 2 video sebelum ni, kita orang buat kisah seram berdasarkan permintaan korang, okay. Ada kisah seram pasal penjara, ada kisah seram mengenai pesawat. Tapi, okay, untuk minggu ni, bukan aku tak nak bawa kompilasi yang korang request, macam kita ikut turn. Okay, minggu ni kisah seram yang korang request, and then yang korang request lagi, and then yang korang request. Bukan tak nak, cuma aku nak setiap episod dalam Physics Cream tu dia ada surprise and excitement yang tersendiri lah. Sebab bila notification daripada Physics Cream tu keluar dekat screen phone korang, aku nak benda tu surprise. Macam kisah seram pasal penjara, ada kisah seram pasal pesawat, and then sepatutnya selepas ni mestilah kisah seram pasal bangsa-bangsa lain, dan juga selepas tu ada kisah seram random kan. Tapi aku nak bila korang tengok tu macam, okay, oh ni kisah seram penjara, pesawat, okay, lepas ni mestilah
kisah seram pasal bangsa lain. Tak. Aku nak terus keluar kat notifikasi korang. Ini bukan kompilasi yang Fizik cakap ni. Korang kena tekan. Macam tu. Aku nak benda setiap daripada episod tu ada surprise yang tersendiri lah. So, kisah apa kita nak bawa malam ni? Kompilasi ni diinspirasikan sempena ramai daripada kita yang tak dapat pergi balik ke kampus, ke universiti, ke IPT, ke sekolah. Sekolah dah ada, tapi sekolah still diorang akan menghadapi benda ni juga. Sebab kompilasi yang aku nak cerita adalah kompilasi yang sangat dekat dengan kita. Macam sebelum ni kita ada kisah seram kompilasi tandas kan. So kompilasi ni lagi dekat dengan kita, which is sebuah kompilasi baharu yang aku sajikan kat korang. Sebuah kompilasi yang kita orang bagi nama Puaka Bilik Tidur. So, kompilasi Puaka Bilik Tidur ni bercerita mengenai apa? Of course, dia akan bercerita mengenai kisah seram and misteri yang berlaku dekat bilik tidur. And kalau korang yang tengah tengok ni, okay, Kim Bayu yang tengah tengok ni, kalau korang tengok Fizik Scream sebelum korang tidur, aku nak ucapkan takziah awal-awal lah. And kalau kat dalam bilik korang tu ada katil double decker, memang lagi mantap. So, jom kita terus ke kisah pertama malam ni. Tapi sebelum tu, of course lah, kita ada misi nak capai 10k subscriber by tahun ni. So, kalau korang tengok dengan adik-beradik, korang suruh adik korang buka phone sekarang. Korang tengok satu phone je, tapi korang suruh diorang buka sekarang. Suruh adik perempuan korang buka sekarang. Suruh mak korang buka sekarang. Subscribe and turn on notification supaya korang tak terlepas satu pun video daripada Fizik Scream. Dan jangan lupa like and komen, okay? Jangan malu-malu kalau korang nak komen, supaya kita orang rasa lagi dekat dengan korang dan korang pun rasa lebih dekat dengan kita orang, okay? So, jom kita terus ke kisah pertama malam ni, okay? Sebuah kisah yang bagi aku, dia macam, korang nampak macam klise, tapi dia tak klise. Sebuah kisah yang aku bagi nama Teman Tidur. So, kisah Teman Tidur ni dia terjadi kepada seorang lelaki. Kalau tak silap aku, dia tingkatan 3 yang bernama, kita ambil nama Kim Bayu, which is nama dia adalah Khairul. So, kisah ni terjadi kepada Khairul sewaktu abang dia baru melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi, which is abang dia dah sambung belajar, abang dia pergi kat U and tinggal kat sana. So, waktu ni Khairul bersama dengan family dia berpindah ke rumah baru tau. Diorang pindah ke rumah baru. And malam pertama diorang kata diorang menetap kat rumah tu tak ada apa-apa pun. Tapi dah masuk malam kedua, gangguan bermula. So, nak dijadikan cerita, si Khairul ni, dia kata dekat rumah dia ada 3 bilik tau. Pertama, untuk parents. Kedua, untuk adik-beradik dia yang kecil. Dan yang ketiga adalah untuk dia dan abang dia. So, kisah ni adalah satu asbab di mana Khairul ni mendapat satu fobia tau. Macam kita tahulah banyak fobia. Ada acrophobia, takut akan ketinggian. Kita ada takut akan orang asing, xenofobia. Dan kita ada apa yang dialami oleh si Khairul ni adalah naitophobia, which is dia takut akan kegelapan. Dan orang yang mengalami naitophobia ni, sama ada diorang memang takut akan gelap. Kedua adalah diorang takut apa yang berada dalam kegelapan. So, kisah ni terjadi sewaktu hari kedua Khairul menetap di rumah baru tersebut lah. So, waktu tu si Khairul ni tengah nak tidur tau. Dia tengah nak tidur, and then tengah siap-siap, kemas-kemas, sikat rambut semua, nak tidur. So, tengah nak tidur, dia padam lampu. Okay, dia padam lampu, tak. Tiba-tiba dia dengar bunyi, ada something berlari dekat ceiling dia, kat ceiling rumah dia. So, benda tu biasalah, okay, mungkin tikus, okay. Tapi masalahnya, di sebalik bunyi larian tu, ada bunyi seolah-olah ada something yang mendengus. Awalnya kita ingat tikus, tapi kalau dah sampai macam mendengus macam kucing, kucing mana pula ada kat atas ceiling kan? So, waktu dalam kegelapan tu dia macam, punya apa aku dengar? Dia pun berjalan dekat arah lampu and dia buka lampu. Tak. Dan bila suasana bilik tu terang, bunyi tu turut hilang tau. Dia tunggu, bunyi tu datang balik ke kan? Tak ada. Bunyi yang disangkakan akan muncul tak kunjung tiba. So, dia pun macam, okey, tak apalah, adalah tu binatang-binatang lain. Yelah, rumah kampung kan. So, tak apa, dia tutup lampu balik. And dia pun baring dekat atas katil.
So tengah dia berapa minit dia cuba lelapkan mata. Jadi dia dengar almari dalam bilik dia bergegar. Seolah-olah ada something kat dalam almari yang meronta-ronta nak keluar tau. Macam almari dia nampak dia terjaga macam punya apa ni. And dalam kegelapan tu, of course lah dia nampak bayangan almari dia tu. Cuma almari dia mungkin akan jadi lebih pekat lah sebab waktu gelap kan. And dia nampak almari tu bergerak tau. Macam tuk 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 tuk. Dan ni macam dah cuba lah. Dan benda yang lebih menakutkan bila dia dengar ada bunyi dekat dalam almari tu juga. So dia macam, nah, benda apa pula ni kan. Dia pun terus bangun. Dia buka lampu. Dia ni bijak lah, dia buka lampu kan. Selalu kalau dia cerita seram, orang tu biar je dalam gelap kan. Tapi dia ni bagus, dia buka lampu. And then dia pergi ke almari. Almari dia ni jenis yang daun buka tutup tu tau. So dia pun pegang. Dia buka almari dia. Tak ada apa-apa. Kosong. And then dia macam, kau ni penakut sangat lah Khairul. Cakap dia dekat diri sendiri lah. So dia pun macam, tak ada apa-apa lah. And then dia tutup daun pintu almari dia tu. Untuk pengetahuan korang, daun pintu dia ni dekat bahagian luar dia ada cermin tau. Ada cermin. Dekat bilik korang ada tak almari macam tu? Kalau ada, memang jijik lah. So dia pun tutup. Yang tutup lah, dah tak ada apa-apa dalam tu. Dia nampak baju-baju semua, dah tak ada apa-apa, dia tutup. Dia tutup. Benda yang menyeramkan adalah bila dia nampak ada satu kelibat warna hitam dekat belakang dia. Dia nampak melalui refleksi dekat cermin tu, ada satu figure macam manusia, tapi warna hitam. So waktu dia tutup tu, dia nampak, dia terus lari. Dia pergi dekat pintu, dia buka. Mak, ayah, buka. Pintu terkunci. Dia, mak, ayah. Benda tu dekat belakang ni. Dia macam, dia pun rentak. Dia rentak pintu. Disangkakan sinar bahagia kunjung tau. Benda tu sekarang ada kat depan dia. Tengah tunggu dekat depan pintu bilik dia. And dia kata waktu tu, benda yang duduk kat depan dia ni, dekat kulit pipi dia tu, dia buka mulut. And kulit pipi dia makin lama makin terkoyak. Makin terkoyak, makin lama makin besar. Terkoyak, makin besar. And dia kata waktu tu memang dia nak macam gigit lah si Khairul ni. And then ya Allah, mimpi rupanya. Waktu aku baca cerita ni, aku macam, serius lah mimpi? Aku macam, kalau mimpi, macam mana masuk physics cream kan? Macam nak masuk kisah physics cream sebab mimpi. Tapi rupanya ada something yang berlaku selepas tu yang aku rasa, okay, kita masuk physics cream. Bila dia terjaga daripada tidur, lepas benda tu terkam muka dia, dia terjaga daripada tidur, dia tengok dalam bilik yang gelap tu, tengok ada tak figure warna hitam tu kan. Tengok, dalam mimpi pun kena. Dekat real pun macam kena prank gak. So dia macam, waktu dia kata dalam bilik dia memang tak ada apa-apa yang menakutkan pun, tak ada benda yang menakutkan. Tengok kat sini tak ada benda warna hitam. Kat sini bilik almari tak ada bergerak. And dia tengok sebelah kanan dia, abang dia still tengah tidur nyenyak. So dia macam, okay lah, tak apa, tak ada apa-apa yang seram pun. So dia macam, dah lah, esok nak pergi sekolah lagi. And then dia tidur. So waktu dia cuba tidur, dia nak pejamkan mata, waktu tu lah
otak dia mula berfungsi, otak dia tengah proses. Jap, bukan abang aku tidur dekat kampus ke? Abang aku pergi IPT. So sekarang dia tinggal dekat kolej kediaman dekat U dia lah. So sekarang siapa yang ada kat sebelah yang dia tengok tadi? Kan lepas bangun dia nampak abang dia tidur macam okey, sekarang dia tidur. Lepas tu baru dia sedar yang tu bukan abang dia. Yang tu bukan abang dia. Waktu ni aku rasa lah, waktu ni macam aku macam, kalau kita lah, kalau aku, kalau korang kan, Kim Bayo semua, kalau kita kat tempat dia, tempat si Khairul ni, apa kita akan buat? Sebab aku fikir kalau kita lari, kalau kita buat movement, benda ni akan buat movement juga. Macam lipas lah. Okay, macam lipas. Kalau korang tak bergerak, dia tak bergerak. Tapi once korang angkat kaki, korang buat benda tu bergerak. Macam tu. So, macam mana sekarang? Tapi kalau ikut cerita si Khairul ni, dia macam tiba-tiba waktu tu berani waktu tiba-tiba berani macam lantak lah, apa nak jadi-jadi. Dia pun ayun tangan dia, dia pukul benda tu. Dia pukul benda tu. Aku macam, dia pukul, uish, berani lah budak ni. Dia pukul benda tu. Tapi benda pertama yang tangan dia rasa masa dia pukul, taring. Terus kena kat mulut benda tu, taring weh. Meremang weh. Pukul tu meremang, terus lari. Dia lari and dia buka pintu. Waktu dia buka pintu tu, nasib baiklah tak jadi macam dalam mimpi yang tak boleh buka. Lari, keluar. Dia nampak mak dia tengah setrika baju. Waktu tu mungkin dah subuh lah. Tengok mak dia tengah setrika baju untuk adik-adik dia. Lepas tu mak dia macam, apa hal kau ni, Rul? Kau ngigau ke? Lepas tu sekarang macam, tak mak, macam ni. Tadi Khairul tidur, and dia cerita lah. Dia cerita macam-macam. And of course lah, sebagai mak kan, bila anak kena kacau macam tu, kena ceramah. Dia kena ceramah. Si Khairul ni memang kena ceramah. Itulah mak dah cakap kan, nak tidur tu basuh kaki, baca dulu 3 kul. Ni tak nak degil, ni masuk terus tidur kotor-kotor. Lepas tu dah kena macam ni, barulah nak ingat Tuhan. Dia kata waktu tu macam dia tak kisah sangat, sebab memang betul pun dia tak basuh kaki, dia tak baca something kan. And kisah dia tu viral. Kisah dia tu viral dekat kampung dia. Sampai kan bapak dia buat tahlil. And mungkin doa selamat sekali lah. Dan selepas daripada tu, dia mengalami satu fobia lah, iaitu sebuah fobia yang takut akan kegelapan, atau lebih tepat, takut dengan apa yang berada dalam kegelapan. So, kisah seram teman tidur tu, macam mana? Korang rasa klise tak klise? Awal memang nampak klise. Bila dah masuk dia punya third act tu, lain macam babe. Macam aku cakap tadi lah, kalau korang kat bilik korang sama macam bilik si Khairul tu, jaga-jaga lah. Kalau korang terjaga tengah malam, kalau dalam kelas korang rasa macam crush korang tengah tengok korang, and korang tengok crush korang tengah pandang. Tapi kalau kat dalam bilik tidur korang kan, pukul 3 pagi korang terbangun, and korang nampak dekat satu penjuru tu, macam kenapa aku rasa macam ada something tengok, tapi tak ada orang. So hati-hati lah. Waktu tu aku rasa mungkin dah boleh kot bila tahajud dia. So tanpa buang masa, jom kita terus ke kisah kedua malam ni. Tapi sebelum tu macam biasalah, jangan lupa like, comment and share, and jangan lupa subscribe and hit notification button supaya korang tak terlepas satu pun video daripada Fizik Scream. So kita terus ke kisah kedua malam ni. Okay? Sebuah kisah yang aku bagi nama Ilusi Nyata. Okay, so kisah ilusi nyata ni dia terjadi kepada seorang lelaki yang berumur dalam belasan tahun, mungkin 15 tahun. Sama macam Khairul tadi, tapi kita ambil nama Kim Bayo sekali lagi, which is nama dia Anas. So kisah ni terjadi kepada Anas, yang mana waktu tu dia tengah tidur dengan family dia lah dekat rumah kan. Dan bentuk rumah dia ni mengingatkan aku pada rumah member aku tau, which is ada 2 tingkat, rumah atas dan rumah bawah. Rumah atas ada bilik dan ruang tamu. Dekat bahagian bawah dia ada tandas dan juga dapur, lebih kurang macam tu lah. Rumah member aku ni, yang aku cakap ni, korang boleh masuk dekat bahagian dapur, and korang masuk dekat bahagian dapur, ada satu kawasan sikit, and dekat situ ada TV, ada macam toto yang diorang letak mungkin kalau korang nak tidur ke. Dan dekat sebelah kiri diorang tu ada tandas tau. So kisah ni terjadi sewaktu Anas tidur di bahagian rumah bawah.
So dikatakan rumah dia ni ada 2 bilik. Satu untuk parents dan satu untuk adik-adik dia. So disebabkan dia ni mungkin anak sulung paling tua lah dekat dalam keluarga dia tu, so dia terpaksa mengalah and tidur dekat bahagian rumah bawah. So dia pun tidur lah. Dalam 12.30 tu memang orang kata dah light off lah, dah tutup semua lampu, and rumah si Anas ni bergelap. So keadaan waktu si Anas nak tidur memang gelap. Cumanya ada beberapa cahaya yang masuk ke rumah dia. Biasan-biasan cahaya yang masuk maybe melalui tingkap ataupun ruang udara kan. Rumah dulu ada ruang udara kan yang decoration atau corak-corak ke atas, kat bahagian atas dinding rumah tu. So mungkin cahaya-cahaya masuk dekat situ. Dan dia kata, dan cahaya tu berasal daripada rumah jiran belakang dia. So okey lah, rumah gelap tapi ada biasan lampu. Okey, si Anas ni pun tidur. So sedang si Anas ni tidur, dia perasan dekat pintu bilik air ada semacam figure warna putih tau. Figure warna putih depan bilik air ni. Figure warna putih, dia tak pasti sangat benda apa tu sebab rumah gelap. So macam tengok, cuma figure yang dia nampak ni mirip sangat dengan Cik Poco. Cik Poco tu. Tapi dia macam tengok, dia tengah tidur mengering. So dia nampak macam benda apa ni, warna putih ni benda kan. So dalam hati dia macam mungkin ini adalah ilusi yang tercipta daripada biasan lampu. Lampu masuk dekat tingkap ataupun dekat ruang udara, kena dekat pintu bilik air, and terhasillah satu cahaya atau ilusi yang mirip dengan Cik Poco tu. So macam okey, sedapkan hati, tak apa, si Anas ni pun tidur. Dia katakan si Anas ni dia nak tidur, tapi dia macam dia tengok je benda tu, macam dia terfikir-fikir apa benda ni kan. Macam okey, tak apalah. So dia pun ambil bantal, dia tekuk muka dia sebab dia tak naklah layan sangat benda tu kan. Dia tekuk muka dia. Waktu dia tekuk muka dia ni, dia teringat tau, dia tidur bawah. And figure yang dia nampak ni, dia ingatkan ilusi yang tercipta daripada cahaya kena dekat pintu bilik air lah. Tapi masalahnya, si Khairul ni, dia kata waktu last dia keluar daripada bilik air, dia tak tutup langsung pintu. So cahaya yang masuk sepatutnya masuk dekat bilik air, terangkan bilik air lah. Tapi sekarang ada figure kat depan bilik air yang terbuka. So maknanya ni dah mengurangkan dia punya persepsi pasal oh ini cahaya, tapi pintu tak tutup. So macam mana ada benda pula dekat depan pintu yang boleh terhasil macam ni kan. So dia pun macam time tu dah cuak lah, macam Okey, tak apa. Okey, tak apa. Mungkin dia buat andaian balik. Mungkinlah memang cahaya-cahaya yang masuk dekat tingkap, dekat ruang udara ni memang boleh hasilkan ilusi macam tu. So pergi lantak lah. Tapi still dia tengok benda tu. So dalam gelap kan, dia tak pasti apa benda tu, tapi mirip dengan Poco. So dia macam, so dia pun tengok dekat tingkap, dekat sumber biasan lampu masuk, which is daripada lampu rumah jiran dia dekat belakang rumah dia. So dia macam okey, ada satu cara aku nak pastikan sama ada benda ni betul-betul Poco ataupun memang ilusi je. Aku kena tunggu lampu rumah jiran tu tutup. So dia pun tunggu. Dia tengok lampu, tengok cepatlah, bila nak tutup ni. Jiran dia tutup lampu. So macam okey, jiran tutup lampu. Okey. So dia pun tengok balik dekat ilusi yang disangkakan halusinasi tu. Rupanya nyata. Lampu tutup, patutnya cahaya dah tak ada, and patutnya ilusi atau figure putih tu hilang lah. Masalahnya benda tu ada lagi. Dan benda yang ada kat depan bilik air rumah dia ni melompat. Nah, aku macam dia ni macam kena, dia dah jatuh, kena hempap tangga, lepas tu kena himpit batu bata. Dia macam okey, mula-mula dia ingat macam ilusi. Lepas tu pintu bilik air tak tutup pun. So maknanya ni bukan cahaya lah. Okey, tak apa, kita tunggu rumah jiran tutup. Benda tu ada lagi, lompat. Lepas tu dia macam dah sah, ni Poco lah. Dan benda tu melompat seolah-olah meraihkan yang
lampu tertutup, and mungkin benda tu dah tahu yang si Anas ni dah nampak dia tau. So benda tu lompat. Dan keadaan, kondisi benda tu lompat, si Anas ni bagi tahu benda tu lompat laju. Benda tu lompat laju. Kalau kita macam ingat macam benda tu macam lompat macam tak ni laju. Tiga putih tu dia lompat setempat tau. Laju lompat setempat. Tiba-tiba dia bergerak ke arah si Anas yang tengah tidur mengereng tu. Dan dikatakan dia lompat laju. Benda tu lompat laju, tapi jarak yang diambil sikit tau. Macam dia laju, tapi dia lompat sikit pergi dekat arah si Anas ni. Si Anas ni dah bisang okey, ni pocor lah. So dia pun macam okey nak baca. Okey, bacalah ayat apa-apa yang boleh. Berani juga sebab waktu ni kalau korang dapat bayangkan lah, dia nampak benda tu seorang-seorang tau. Sebab dia tidur kat ruang bawah rumah tu seorang-seorang. So kalau lah benda tu lompat kokak si Anas ni, dan Anas ni menjerit, akan nak ambil masa tau untuk kejutkan adik-beradik dan mak ayah dia ke atas rumah tu. Sebab yalah, kalau si Anas ni jerit, mestilah akan ambil masa untuk mak ayah dia ni bangun. Sama ada mak ayah dia akan bangun lambat, ataupun bila mak ayah dia bangun macam mak ayah dia Anas jerit ke? And satu hal pula nak turun tangga. Dah kering dulu lah si Anas ni kat bawah kan. So si Anas ni nampak benda yang dia buat memang bagus lah. Dia baca surah. Dia baca, kalau tak aku ayat kursi dengan 3 kul. Waktu tu dia baca. Tapi dia perasan waktu dia baca ayat kursi dengan 3 kul ni, bacaan surah yang dia baca tu makin lama makin pendek. And waktu dia sedar yang dia dah terlupa banyak ayat. Waktu dah cuak, dia tengok benda tu tengah datang kat dia, and dia cuak, and dia lupa bacaan sampai surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq kalau tak silap aku. Waktu tu dia macam dah terlupa macam apa ayat apa ni? Dia cuak. So benda tu makin datang kat dia. So dia ambil keputusan untuk buat lagi satu benda yang asbab boleh tolong dia. Dia nak azan. So dia pun dia nak azan, tapi suara dia tersekat dia. Nah, aku macam memang gangguan saja kena kat ni. So waktu tu benda tu makin lama makin dekat tau. Dan dia kata jarak sekarang ni dia dengan benda tu hanyalah 2 depa daripada tempat dia tidur. And waktu dah cuak, dia dah cuak, nak azan pun dah tak boleh. Tiba-tiba rumah dia bercahaya, babe. Rumah dia bercahaya. Ada satu kereta lintas rumah dia. So cahaya daripada kereta tu masuk lah. Cahaya tu masuk dekat rumah dia, terang sekejap. And waktu tu dia kata dia bebas. Dia rasa macam dia bebas. And dia pun azan lah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia azan macam tu. Yelah, takkanlah waktu dia tengah cuak tu dia nak azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Benda tu macam mungkin mendaju je tengok dia azan kan. So waktu tu macam tu macam Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Macam tu. And waktu dia azan, alhamdulillah, dia kata benda tu hilang. And dia terus pecut naik dekat tingkat rumah atas dia. Dia naik, dia pergi dekat bilik adik-beradik dia, and dia duduk dalam bilik adik dia and tidur bersama dengan dorang sampai esok pagi. Dan keesokannya dia ceritalah dekat ayah dia semua kan. Dekat cerita mak dia risau lah. Mak dia, yang ni mak dia risau. Anak dia kena kacau. Tapi bapak dia ni aku macam uish. Gentle lah bapak dia macam. Dah lah. Tak payah cerita lebih-lebih. Kena kacau sikit cerita lebih-lebih. Nanti adik-adik yang takut. Nanti dia macam okey lah, biarlah. Tapi benda tu lah yang terjadi. Walaupun kita nampak benda tu macam simple, tapi pengalaman tu akan menjadi menyeramkan bila kita berseorangan. Sebab ilusi yang mungkin disangka halusinasi boleh menjadi suatu kenyataan yang menyeramkan. So, kisah seram, apa ke nama tajuk ni? Seram apa Oh, ilusi nyata. Okay, so kisah seram ilusi nyata kalau jadi betul-betul lah kan. Sebab aku dapat bayangkan dekat rumah member aku. Sebab aku pergi, and aku yang kalau waktu malam lah dia kena macam ni kan. Apa dia nak buat macam tu kan. Tapi pengajaran yang kita boleh ambil, of course, sebelum korang tidur, korang boleh lah baca-baca something kan. Korang boleh lah baca, bukan baca buku baca-baca something lah. Okay, baca-baca doa sebelum nak tidur tu. Yang pertama, mungkin kalau kita macam dah
mungkin ngantuk sangat tidur, korang boleh je baca 3 kul, ayat kursi, jangan lupa doa tidur, dan juga mengucap. Okay, jangan lupa mengucap, sebab kita tak tahu kan apa kita buat seharian. So kita boleh perbaharui syahadah kita lah. So 4 ni je. Okay, InsyaAllah korang boleh amalkan. Korang boleh baca yang pertama apa tadi? Ayat kursi. Yang kedua 3 kul. Yang ketiga doa tidur. Dan yang keempat syahadah. Okay, so korang boleh amalkan. Moga-moga bermanfaat. Tanyalah fizik biar tahu, jangan keliru. So jom kita terus ke kisah ketiga malam ni. Kisah ketiga, kisah ketiga ni kisah yang aku macam rare gila kisah ni kan. Memang aku rasa macam jarang lah aku dapat dengar kisah macam ni, sebab dia punya persekitaran tu lain daripada kisah seram yang lain tau. So tanpa membuang masa, jom kita selami kisah ketiga malam ni. Sebuah kisah yang aku bagi nama Almari Si Nenek. So kisah seram Almari Si Nenek ni dia terjadi kepada seorang lelaki. Pada asalnya kisah ni terjadi kepada seorang lelaki tau. Tapi aku rasa macam, kenapa bila aku baca kisah ni aku rasa macam dia kena dengan perempuan. So aku tukar. Kita tukar karakter tu, sebab dah ada 2 lelaki dekat kisah 2 awal tadi. Kita ambil perempuan pula untuk kisah kali ni. Kita ambil nama Kim Bayu yang bernama Syura. Okay? So kisah seram Almari Si Nenek ni dia terjadi kepada seorang perempuan yang kita ambil nama Kim Bayu, iaitu Syura. So Syura ni dikatakan waktu ni dia bersama dengan family dia menyewa sebuah apartmen yang berdekatan dengan kawasan pergunungan. Okay? Memang best lah kan, apartmen dekat dengan kawasan pergunungan. So of course dia punya suasana tu dingin dan juga segar lah. So disebabkan apartmen yang Syura dengan keluarga ni sewa berdekatan dengan kawasan pergunungan, so si Syura ni dia selalunya akan meneroka kawasan pergunungan yang berdekatan dengan apartmen dia tu. So si Syura bersama dengan kawan-kawan dia selalunya akan mungkin gather, berkumpul, and akan melakukan eksplorasi ke kawasan pergunungan. Diorang ni selalulah mendaki and tengok-tengok apa yang ada dekat kawasan pergunungan tersebut. So satu hari si Syura bersama kawan-kawan dia ni melakukan satu lagi eksplorasi ke kawasan pergunungan. Walaupun sebenarnya dah dilarang dah dengan mak ayah dia. Yelah, mak ayah mana nak bagi anak-anak kecil main dekat kawasan gunung kan? Takut jatuh ke, ada jumpa binatang liar ke, memang bahaya lah. Tapi si Syura ni dia still dengan pendirian dia dan kawan-kawan dia still terus buat eksplorasi ke kawasan pergunungan tersebut lah. Diorang pun redah lah kawasan pergunungan. Redah. Tengok apa benda dekat dalam ni, masuk dekat semak belukar semua. Dalam 30 minit berjalan redah kawasan pergunungan, diorang tiba-tiba ternampak satu rumah tunggal. Okay? Satu rumah tunggal lah, tak ada tingkat, semua satu rumah je. Dikatakan rumah tu, dekorasi rumah tu biasa-biasa je. Tapi entah kenapa waktu tu menarik lah perhatian diorang untuk masuk ke rumah tu. Sebab yelah, kau masuk kawasan gunung, yang kau nampak cuma semak samun, belukar semua. Tiba-tiba ada satu rumah dekat tengah-tengah kawasan gunung tu. Memang benda tu lah yang akan tarik perhatian korang kan. So si Syura ni dengan kawan-kawan dia pun masuk lah. Guys, ada rumah tu. Mantap lah. Asal aku tak pernah sedar ada rumah kat sini. So diorang pun jalan menuju ke arah rumah tersebut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku rasa tak ada orang, geng. Masuk je. Dah. Diorang pun masuk ke dalam rumah terbiar tersebut. Diorang masuk. Dan waktu diorang masuk, of course lah, diorang akan tiba dekat ruang tamu. Dan dekat ruang tamu tu, member-member dia ni terus nampak ada majalah-majalah tau. Mungkinlah majalah Ujang ke, majalah ada Mastika ke, ada majalah Kreko ke. Dia nampak kan majalah-majalah kat situ, and member dia terus meluru ke arah majalah semua tu. And diorang baca, diorang selak satu-satu kan, selak bilik-bilik, ambil buku lain, bilik-bilik semua. Malangnya majalah yang ada dekat ruang tamu tu tak menarik perhatian si Syura ni. Tak tahulah, mungkin Syura ni dia tak minat dengan magazine-magazine macam ni ke. So dia pun macam, dah pernah hantar korang. Dia pun terus check bahagian-bahagian dalam rumah tu. So dia pun berjalan lah daripada ruang tamu tu masuk kawasan lorong kan. Masuk kawasan lorong yang mungkin dekat kiri dan kanan dia ada bilik.
So dia pun jalan, and dia ternampak satu bilik. Dia buka bilik tersebut. So dia katakan dalam bilik tu tak ada apa-apa tau. Dia macam tak banyak perabot. Yang ada, yang mungkin mencuri perhatian dia adalah satu almari kecil yang sliding door. Macam kisah pertama tadi, daun pintu kan, yang ni sliding door. Dekat ruang tamu, member dia jumpa majalah. So dia tak tahulah apa yang dia akan jumpa kat dalam almari tersebut. So dia pun jalan dekat almari tu, dan dia pun buka. Yelah, dah lama kan, dia macam tersekat lah. So dia pun macam, dia buka almari yang ada kat depan dia tu. Dia buka. Waktu tu dia kata dia terperanjat tau. Dia buka, sebab dia kata dalam almari kecil tu ada seorang nenek tengah duduk. Okay, buka almari ni, buka almari, ada nenek duduk membelakangkan dia. Waktu tu dia macam, weh, rumah terbiar, tiba-tiba ada nenek kat dalam almari. So dia macam, asal-asal dia macam, so dia kata waktu tu dia terperanjat, dia terjerit kecil lah. Dia macam, so dia nampak nenek kan. So dia macam, time tu, jantung memang keras lah. Dia dah kaku lah tengok ada orang tua kat dalam almari kan. Tapi nenek ni dia tak bergerak tau. Nenek ni dia tak bagi respon. Seolah-olah nenek ni tak sedar yang si Syura ni dah buka almari dia. So Syura macam, okay lah, tolong jangan perasan. Tolong dah jangan perasan. Dia pun tutup slow pintu sliding door almari tersebut. Sliding door yang ditutup tu macam ni tau. Dia tutup. Sampai pintu sliding door almari tersebut nak tutup rapat dah. Dia nampak nenek tu dia duduk membelakangkan si Syura kan. And yang Syura nampak cuma lah belakang nenek tu lah. And tiba-tiba nenek tu, waktu pintu tu nak tutup dah, pintu almari tu nak tutup dah, tiba-tiba nenek tu pandang si Syura tau. Pandang si Syura. Dan waktu tu ni aku macam, aku seram betul lah kalau benda macam ni. Dah seram sangat lah. Tapi sebab almari tu bukan rumah dia punya lah, lagi seram kan. Benda tu, nenek dalam almari tu pandang si Syura ni. Dan si Syura ni gambarkan nenek tu dia pandang si Syura ni dalam keadaan mata dia tak ada. Biji mata dia tak ada. Soket mata dia ni kosong baik, lompong. Tak ada mata. Mulut ternganga macam ni. Tengok. Macam tu. Gigi tak ada. Dan di sebalik kedutan-kedutan dekat wajah nenek ni mengalir cairan yang si Syura ni pasti cairan tu darah. Waktu tu dia tutup terus almari tu, and dia lari, menangis lah. Perempuan kan, menangis lah. Dia lari keluar daripada rumah tu. Dia tinggalkan member dia. And member dia ni bila nampak si Syura ni menangis, dia pun ikut lah. Dia ikut balik, turun daripada kawasan pegunungan tersebut. Member ni lari. Member ni memang tak ada lah. Walaupun si Syura ni menangis, tak ada dia nak hantar balik. Sebab yelah, kalau hantar balik jumpa dengan mak si Syura ni, memang kena ceramah lagi ada orang. So member pun balik dekat kawasan rumah masing-masing. And si Syura ni dah sampai kat rumah, dia terus macam, dia pun macam kesat mata macam, yelah kalau dia masuk menangis memang kena tanya lah. And bila dia kena tanya, dia bagi tahu dia naik kawasan gunung, memang kena marah lah. Kesat mata. Assalamualaikum. Dia pun masuk rumah. So waktu sampai kat dalam rumah, mak ayah dia pun tak sedar pun. Mak ayah dia pun macam tak sedar lah yang si Syura ni balik. And tak tanyalah, sebab yelah biasalah main dengan kawan-kawan semua kan. And si Syura ni disebabkan ketakutan lah bila nampak nenek kat dalam almari tu, dia cuba lupakan benda yang dia nampak dekat atas gunung tadi. Dia cuba lupakan. Dia masuk dalam bilik, dia duduk kat atas kerusi dia, and dia main game.
video game. Aku tak pastilah dia main game apa, video game apa dia main. Aku tak pasti konsol apa yang dia pakai, sama ada Xbox atau mungkin PS1 yang dulu-dulu kan. And dia main dekat television yang besar tu, yang dulu tu dia main konsol video game tu lah. Aku tak tahulah video game apa kan. Dia main, nak lupakan lah nenek tu, dia pun main. Waktu dia tengah main ni, di sebalik reflection dekat kaca televisyen tu, dia nampak pantulan kaca televisyen tu adalah almari dia. Belakang dia almari. So bila dia tengok kaca televisyen, TV dia tu, skrin TV dia memantulkan bayangan dia punya almari lah. Dan almari tu tak seram kan, bukan ada apa-apa kat almari tu. Yang menyeramkan, bila dia nampak almari tu terbuka sikit, sliding door terbuka, and ada makcik nenek yang dia nampak dekat atas gunung tadi tengah jenguk dia dari dalam almari bilik dia. Waktu tu dia memang dia lari pergi kat dapur. Mak, Syura nampak ada makcik tua, ada nenek tua dekat dalam bilik Syura. Mak, tolonglah mak tengoklah. And mak dia macam risau lah, kenapa kan si Syura ni kan. Mak dia pun masuk bilik dia. Mak dia pun masuk bilik Syura. And si Syura ni sebabkan takut, dia tak nak masuk. Dia stay dekat dapur, tengok macam apa mak dia buat kan. And mak dia pun beberapa minit kemudian mak dia keluar daripada bilik. Mak dia jumpa si Syura dekat dapur. Mak dia cakap, mana ada, mak dah check tadi dalam almari, tak ada siapa-siapa pun kat dalam almari tu. Syura mainkan mak ke? Mak banyak lagi kerja ni. Macam tu kan. So macam, tak mak, tak, betul dekat dalam almari tadi Syura nampak nenek. Lepas tu mak dia macam, jom cepat ikut mak teman ni, tengok ada ke tak ada nenek tua yang Syura cakap tu. And diorang pun masuk. And bila masuk, mak dia buka lah almari tu, almari sliding door tu, buka. Mak dia tunjuk, ada apa-apa tak? Kosong kan. Kosong bagi mak dia, tapi bukan untuk Syura. Syura ni nampak dalam almari tu ada nenek tua tu tengah duduk sambil tengok tepat dekat arah si Syura tau. Dalam keadaan yang sama, dia tengok tapi mata tak ada, mulut ternganga, tak ada gigi, and darah mengalir daripada kedut-kedut kat muka dia tu. Benda ni lah, benda yang sangat aku macam risau lah. Sebab kalau korang dapat bayangkan lah, korang je boleh nampak benda tu. Korang nampak, orang lain tak nampak kan. Korang cakap macam, weh, sana weh, tepi ada benda kat sebelah kau. Tapi macam member macam, mana ada kau ni, macam tu. Nak bincang, ni mak dia tengok, tak ada. Tapi Syura ni nampak ada nenek tua duduk kat almari tengah tengok dia. So of course gelap. Si Syura ni pun terus pengsan. Dan selepas daripada tu, si Syura ni cuba untuk elakkan daripada masuk dalam bilik tu. Dan alhamdulillah beberapa bulan kemudian diorang berpindah daripada rumah. Tapi masih membekaskan ketakutan lah dalam diri si Syura ni, di mana dia takut nak buka almari. Yalah, takut-takut lah. Almari yang dia buka tu adalah almari si nenek. So sebelum kita berpisah, kita tak bahas lagi yang kisah ketiga, tapi aku rasa sama itu korang, aku ada sikit nak bagi tahu sebab aku rasa macam bersalah. So aku harap korang boleh stay sekejap untuk aku bagi tahu nanti. Yap, ada pengumuman yang sangat penting lah, aku nak bagi tahu korang. Okay, so tunggu. Okay, so untuk kisah ketiga tadi, kisah almari si nenek, inilah kisah yang sepatutnya ada dekat filem-filem seram Malaysia. Seram tu, macam yelah, kau turun, kau jumpa nenek kat kawasan gunung, kau turun, kau ingatkan nenek tak kejar kau, tahu-tahu ada dalam almari dah. So mungkin korang ada kenalan yang terlibat dalam filem yang mungkin orang tak tahu nak buat kisah apa. So korang boleh tengok lah. So korang boleh bagi tahu orang, tengoklah Fidget Screen. Punya promo nak dapat 10k. So jom bantu kita orang untuk dapat 10k subscriber by tahun ni. Untuk kita lah, okay? Untuk kita sama-sama dapat 10k subscriber by tahun ni. Semoga benda tu dapat menjadi satu achievement yang sangat berharga untuk tahun 2021, sebelum umur aku menjadi 22 tahun. So sampai situ saja
Cuma aku nak bagi tahu pasal pengumuman tadi. Okey, untuk 2 ke 3 minggu atau mungkin sebulan yang sebelum ni dan sebulan yang akan datang, aku nak minta maaf kalau korang mention aku, kalau korang DM aku, kalau korang WhatsApp aku tak balas. Bukan sebab aku tak nak, cuma memang aku ada masalah sikit lah dengan phone aku. Okay, phone aku rosak, so aku perlu dapatkan baru lah. Semua nak dapatkan baru tu kena kumpul lah sikit kan. Tu aku harap korang, kalau korang mention kita orang atau DM dekat IG ke apa, pastikan korang mention aku dengan Zikri tau. Sebab setiap kali Zikri dapat mention atau tag daripada korang, aku akan suruh Zikri save. And once aku dah dapat handphone, waktu tu kita boleh post balik korang punya story tu. Jangan risau, aku sayang korang. Korang boleh just DM macam biasa, mention macam biasa. Cuma aku minta maaf sangat sebab aku tak dapat balas sebab phone aku rosak. Panjang cerita dia. So benda tu lah aku nak beritahu korang. Aku takut nanti korang macam DM and aku tak balas. Aku harap benda tu tak berlaku lah sekarang dan juga akan masa depan kan. Mungkin waktu tu kita dah dapat 100k subscriber ke, and waktu tu aku still akan balas juga DM korang. Aku harap benda tu kekal macam tu lah. So itu saja untuk malam ni. Itu pengumuman yang aku nak bagi tahu korang. Aku minta maaf sebab aku tak dapat balas DM and story korang sebab phone aku rosak. Jangan lupa teruskan support kita orang. Nantikan video akan datang. Sebab Zikri dengan Azim tengah menari kat belakang ni. Teruskan support kita orang. Jangan lupa like, comment and share. Jangan lupa subscribe and hit notification button supaya korang tak dapat satu pun video daripada Physics Scream. Okay, kalau korang boleh tengok kompilasi sebelum ni, korang boleh terus tengok dekat playlist Physics Scream. Dan kalau korang ada kisah-kisah seram, jangan lupa email kat kita orang, physicscream@gmail.com, fi2ik scream@gmail.com. Dan sebelum korang tidur, korang kena pastikan dekat bawah katil double decker korang tak ada orang. Okay, kenapa aku yang seram ni? So berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Aku sayang korang. Dah 2 minggu tak ada. Aku minta maaf sangat-sangat sebab kita orang lambat upload video. Tapi aku harap korang dapat terus support kita orang. Dan semoga berjumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum, kamsahamnida, miane, annyeong.